بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Berkata Imam Al-Allamah Tuku Pulau Manis, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmu dalam mensyarahkan surah yang pertama daripada kata-kata Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari. Wa qala radhiyallahu anhu mimma kataba bihi li ba'di ikhwanihi wa ahbabihi. Ada hamzah pada alif. Wa ahbabihi. Amma ba'du fa innal bidayati fa innal bi ada bagi bawah fa innal bidayati majlatun nihayati. Fa innal bidayati majlatun nihayati wa inna man kanat billahi bidayatuhu kanat ilaihi nihayatuhu. Artinya, pengarang Syekh radhiyallahu ta'ala yani Imam Ibn Atha'illah dalam surahnya yang ditulis untuk sebahagian saudara-saudara dan orang-orang yang dikasihinya, iaitu surah yang mengandungi suluk kepada Hadrat Malikil Muluk dengan isyarat yang tinggi dan ibarat yang halus serta tariq yang kuat. Demikian bunyinya, amma ba'du, adapun selepas itu, sesungguhnya permulaan itu merupakan tempat yang tampak nyata akhir kesudahan. Pada permulaan perjalanan si Sadiq itu memperlihatkan puncak kesudahannya dan tampak zahirnya padanya sesuatu yang kurang sempurna tafsir, jadi secara detail, dan ijma', yakni secara ringkas. Dan sesiapa sejak permulaannya ada bersama dengan Allah Ta'ala, sudah pasti akhir kesudahannya akan dapat sampai, yakni usul kepada Allah Ta'ala. Makna keadaan permulaannya dengan Allah Ta'ala itu ialah mujahadahnya si Sadiq dengan segala macam riyadhah, yakni latihannya, yang disertakan bersama dengan selalu memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala dengan bersandar kepadanya dan tetap kepadanya saja. Sedang makna akhir kesudahan si Sadiq itu kepada Allah Ta'ala ialah tersikap dan terbuka kepada si Sadiq bersendiriannya Allah Ta'ala dengan berdirinya, dengan sendirinya yang sentiasa kekal. Sesungguhnya dialah yang awal dan akhir, yang zahir dan batin, dan dengan terbuka dan tampak nyata pada si Sadiq bersama dengan dia, yakni Allah, menjadi kosong zatnya, yakni diri manusia itu, dan hilang musnah. Sebab itu, sesiapa yang masuk kepada sesuatu bersama dengan Allah Ta'ala, sudah tentu puncak akhirnya pun kepada Allah Ta'ala juga. Sesiapa yang sejak mula selalu menyerah pada Allah Ta'ala,
pasti puncak akhirnya, yakni kesudahannya, selalu redha pada Allah Ta'ala. Sesiapa yang awal permulaannya selalu tawakal kepadanya, sudah tentu akhir kesudahannya selalu berbaik sangka kepada. Sesiapa yang menjadi kepunyaan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala menjadi kepunyaannya. Sesiapa yang fana, maka ada penggantinya. Meskipun ada yang lain selainnya, maka yang lain itu pun diperoleh daripadanya juga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ada 4 surat yang ditulis oleh Imam Ibn Atha'illah Sakajari kepada saudara-saudaranya, kawan-kawannya, orang-orang yang dicintai. Surat ini ringkas, tapi mengandungi makna-makna dan isyarat yang begitu halus, mempunyai pengertian yang begitu dalam. Surat ini ternyata bukan diberi pada orang awam. Sebab orang awam payah memahami surat yang pendek. Orang awam macam kita, kalau faham tu surat apa boleh, itu panjang. Tetapi surat seperti ini dipahami dengan ilmu yang sudah sedia ada, dipahami dengan cara hidup yang sudah sedia ada. Oleh sebab itulah surat ini begitu ringkas, padat. Tetapi kalau kita nak faham maknanya, ia begitu mudah. Sebenarnya dia suka fahaman, tapi dia suruh pengamalan itu satu perkara yang lain. Apa dia nak sebut? Dia nak beritahu fa innal bidayat majlatul nihayat. Sesungguhnya bagaimana kita mula, demikian kesudahan kita. Bagaimana kita mula, demikian kesudahan kita. Siapa yang memang sentiasa dengan Allah, mulanya akhirnya dengan Allah. Artinya, kalau saya mula hidup ini dengan ilmu, berakhir dengan ilmu. Saya mula hidup ini dengan zikir, berakhir dengan zikir. Saya mula hidup ini dengan taat dan ibadat, berakhir dengan taat dan ibadat. Saya mula hidup ini dengan tawakal dan sabar, berakhir dengan tawakal dan sabar. Saya mula hidup ini dengan sabar dan syukur, berakhir dengan sabar dan syukur. Saya mula hidup ini semuanya dengan Allah, yakni dengan sebab perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala pada saya. Saya menjalani hidup ini, tuan-tuan sekalian, dengan melaksanakan kefarduan, menunaikan yang sunnah, senantiasa berzikir, senantiasa memenuhi hati saya dengan makrifatullah, kenal Allah. Dengan sebab kenal Allah lah saya ada sabar. Kerana kenal Allah lah saya ada syukur. Kerana kenal Allah lah saya menjadi yakin. Sebab kenal Allah lah maka saya menjadi bertawakal. Kerana segala sifat kenal Allah dia dekat sini. Dia setakat sembahyang belum lagi kenal Allah. Kalau hati kosong, orang yang sembahyang barangkali bila diuji kolek jatuh dia. Kerana hatinya tak ada apa. Kerana itu saya mulakan dengan permulaan ibadat, dan hati saya pula diisi dengan makrifatullah. Maka kalau begitu cara hidup, cara mula saya akan sudah macam tu. Tanya siapa yang hidupnya semayang Pak, insya-Allah matinya pun waktu macam tu. Siapa yang hidupnya bersedekah, maka matinya begitu. Siapa yang hidupnya membantu, menolong manusia, matinya pun begitu. Siapa yang hidupnya rajin menuntut ilmu, matinya pun begitu. Artinya tuan-tuan nak tahu bagaimana kesudahan kita, tengoklah permulaan kita macam mana. Kalau permulaan kita sungguh-sungguh ibadat dan taat pada Allah, maka itu kesudahan. Kalau tidak, sebaliknya. Oleh sebab itu kata Syekh, kata Tuku Pulau Manis dalam hal ini, orang yang benar-benar salik yang melalui jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dia senantiasa bermujahadah untuk sampai pada Allah, sungguh-sungguh dengan segala macam riyadhah. Riyadhah ni kalau terjemah bahasa Melayu senaman. Dalam istilah sufi, riyadhah ialah segala latihan dalam ibadat, panggil riyadhah. Ibadat ni kita kena latih, macam tuan-tuan berlatih berlari, berlatih main bola. Jadi untuk tournament sebenar, ia berkait dengan latihan sebelum itu. Tuan-tuan masuk tournament, pertandingan, nilainya ialah latihan sebelum itu.
Maka orang salih dia ada ria Allah. Dia bersenang. Suka tak suka dia akan buat. Itu panggil ria Allah. Dia makan zikir sejumlah banyak. Dia makan puasa sunat sekian-sekian hari. Dia makan qiyamul lail sekian-sekian jam. Dia makan menahan marah sekian-sekian keadaan. Maka itu namanya ria Allah. Pada waktu yang Allah tentukan, dia mampu melepasnya. Pada waktu yang Allah tentukan, berlaku ujian Allah, dia boleh. Kita tengok bomba, dia ria Allah. Pada hari betul-betul kebakaran, dia mampu melaksanakan. Tuan-tuan tengoklah polis misalnya, dia berlatih nak angkat penjenayah. Pada hari yang benar-benar, dia mampu melakukan. Kenapa latihan? Ibadat misalnya. Ibadat ni kena berlatih. Berlatih, sebab itu kita berlatih solat duduk. Nanti waktu kita duduk, sakit, tak boleh bangun, kita boleh solat. Dan Nabi SAW diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala pernah solat binti duduk. Aisyah meriwayatkan, menceritakan duduk. Kemudian baru Nabi bangun untuk menunjukkan keharusan boleh. Dan juga itu satu latihan kita. Sebab ada orang dia tak confident solat duduk, sebab dia tak biasa buat. Sebagaimana orang kalau tak biasa jamak qasar pun dia tak boleh buat. Dia tak confident. Orang yang tak biasa qasar sembahyang, dia musafir jauh mana pun dia sembahyang cukup. Sebab apa? Tak biasa, tak hati solat dulu. Ada macam tu. Sebab itu perlu latihan buat. Dan kali itu latihan ini bukan sekadar umur macam kita. Umur budak-budak ni kita latih. Kita latih bertayamum. Tuan-tuan, kita tak berani sembelih lembu, sembelih kambing, sembelih ayam. Sebab apa? Tak ada latihan. Waktu tuan-tuan berlatih, dah mudah. Kita tak berani mandi jenazah. Kita tak mandi kafan, tak berani kafan jenazah. Sebab apa? Kita tak berlatih. Cuba berlatih, maka kita boleh kafan semua. Boleh buat. Kita tak biasa gali kubur, tak tahu macam mana gali kubur nak ada kiblatnya. Tuan-tuan tak biasa. Cuba biasakan ria Allah. Tuan tak tahu. Maka ibadat ni perlukan ria Allah. Syekh Abdul Qadir Jilani menceritakan bagaimana ria Allah. Tok Guru dia pantau ria Allahnya untuk dia berpuasa 40 hari. Oh, ria Allah. Membiasakan. Tuan-tuan gini, kalau tuan-tuan tengok bulan Ramadan, kita hari pertama puasa kan tak seronok sangat. Hari pertama penat, lemah. Yelah, dah biasa makan, tiba puasa. Namun bila kita lepas minggu, 2 minggu rasa seronok. Lepas 20 hari, seronoklah puasa, seronok. Kita rasa begitulah Zat. Sebab apa? Latihan. Sebab itu Allah wajibkan puasa ni sebulan. Bukan 2 hari, bukan 3 hari. Kalau 2 hari, 3 hari kita tak ada nak rasa manis. Tak ada nak rasa manis puasa 3 hari, 4 hari. Tapi sebulan kita sempat rasa. Akhirnya kesudahan kita nampak bila hari ke-20, Masya Allah, seronoklah. Kita sampai fikir tak payah sahur pun tak ada kuat. Kan? Sahur tu bukan kita kuat. Kalau ia sunnah. Sunnah yang jangan ditinggalkan. Dia bukan cerita tuan-tuan esok gagah ke tak gagah. Itu hikmah. Tapi asas sahur ialah sunnah. Sehingga Nabi kata tasaharu walau bi jur'ati ma. Bersahurlah walaupun seteguk air. Walau seteguk air tahu. Jangan segagah kuat. Atau kita kata kita tak selera dah Ustaz, tak selera. Jangan. Tak selera pun sumbang. Kerana ia berkat. Nabi kata tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah, pada sahur itu ada berkat. Ya, sebab masa ni kita tak rasa selera, tak rasa lapar, makan dulu. Ia barangkali bermanfaat untuk esok. Oleh sebab itu tuan-tuan, bila kita sebut ria Allah, latihan dalam ibadah. Bila dah latih, tersingkaplah bagi seorang hamba itu bahawa dia cuma punya Allah yang berdiri dengan sendirinya dan sentiasa kekal. Dan bila dia tengok dirinya, tak ada apa. Apa maksud tak ada apa? Kita tak rasalah bijak kita hari ni, lawa kita hari ni, kaya kita hari ni, gagah kita hari ni, kerana kita tak ada. Semua Allah bagi. Contoh bila katakan kita pinjam kereta kan, pinjam baju kan, pinjam kasut orang. Kemudian tuan-tuan berdiri di hadapan orang yang tuan-tuan pinjam. Tuan-tuan rasa apa?
Saya tak ada apa, semua kita pinjam. Kita tak rasa kita ada apa. Kita duduk diri dengan depan tuan yang bagi pinjam semua. Kita nak belagak, tak berani belagak. Tengok baju aku lawa. Orang itu kata, aku bagi. Kalau aku tak bagi, adik kamu dapat baju. Jadi kalau kita berdiri di hadapan yang bagi pinjam semuanya, kita akan rasa lemah. Kita tak rasa kita ada nilai apa. Apatah lagi waktu kita berdiri di hadapan Allah. Apa nilai kita tu? Tak ada apa. Nak kata gagah? Tak gagah. Nak kata ada kuasa? Tak ada. Nak kata kita ni bijak? Tak bijak. Nak kata kita ni gagah? Tak gagah. Siapa ada semua sifat tu? Tidak ada. Semua pinjaman Allah, semua ujian Allah, dan kita sudah melihat dengan mata kepala kita sendiri bagaimana Allah ambil semua benda itu. Kita pernah kenal orang yang berkuasa dan lihat bagaimana Allah ambil kuasa. Dulu dia ada kuasa, dia cakap apa pun orang ikut belakang. Hari ni dia tak ada kuasa, dia cakap apa pun orang mahukan belakang. Kita nampak benda itu. Orang pernah jadi nombor 1 kat Malaysia, gagah kuat. Dia cakap apa semua ikut. Semua menyambut, semua sokong. Hari ni bila dia cakap semua lawan. Lihat kuasa. Kita bukan kata ke dia, kita nak sebut tentang kuasa. Macam mana kuasa tu hilang. Dan kalau nak tengok lebih dekat, tengoklah kuasa seorang ayah. Tuan ayah yang masih kecil baru lah, anak kecil. Bila kita dah tua, anak dah besar dah, ada kuasa lagi? Rasa gagah lagi? Boleh lempang anak? Tak boleh. Anak-anak kita ternyata lebih kuat dari kita. Anak-anak kita ternyata tidak lagi perlukan kita. Duit dia mencari. Dia pun boleh beli rumah sendiri. Dia pun tak boleh tumpang kereta kita. Dia ada kereta sendiri. Kereta dia lebih lama daripada kereta kita. Dia pun tuan-tuan dah ada orang yang disayangi sendiri, isteri dia. Dia pun dah ada anak-anak dia. Akhir kita mula rasa lemah, ayah. Waktu itu kita cuma nampak kita ni ayah hanya boleh merayu je kan anak-anak. Balik lah, kalau boleh balik, merayu. Dulu, balik. Dulu lah. Masa dia umur 7-8 tahun, sini balik. Balik. Sekarang tuan-tuan nak suruh anak balik macam mana? Bila anak dah besar, boleh tak balik? Ayah, kalau boleh raya tahun ni balik ayah. Ayah rindu. Tak boleh balik, ayah syuara. Habis syuting. Kena merayu. Demikian lemah. Oleh sebab itu tuan-tuan, bila si salih, si ibadat tadi beriadah dalam ibadat, maka dia akan dapati dia tak ada apa-apa. Waktu itu dia akan serah seluruh urusannya kepada Allah Ta'ala. Semua Allah punya. Maka inilah cara bagaimana kita mula dan bagaimana cara kita berakhir. Maksud tuan-tuan, mulakan dengan perjalanan kita mentaati Allah. Pasti dia akan berakhir segala pergantungan kita pada Allah, segala pengharapan pada Allah. Waktu itu tuan-tuan tidak perlukan makhluk. Bukan maksud tak perlukan makhluk, kita tak bergaul dengan orang. Maksudnya pergantungan hati kita tidak. Kalau yang ini mengecewakan kita, kita tak pernah rasa kecewa kerana kita ada Allah. Yang ini kecewakan kita, kita tetap tidak kecewa kerana kita ada Allah. Seluruh manusia kecewakan kita, kita tetap tidak kecewa kerana kita ada Allah. Itu dalamnya hati kita. Berjayanya kita menyudahkan hidup kita. Dan kalau begitu tuan-tuan sekalian, akhir mati kita baik. Mati kita bagus. Ada seorang hamba Allah. Cerita ini disebut oleh Imam Ibn Ajibah dalam kitab Iqazul Himam, syarah kepada Hikam Ibn Atha'illah. Ada seorang syekh di berjalan dengan anak-anak murid. Dia didik anak-anak muridnya tawakal pada Allah. Tawakal. Serah apa-apa urusan, serah pada Allah. Jangan duk gaduh, jangan duk rasa bimbang, jangan rasa apa. Akhir mereka berjalan. Bila mereka berjalan lama, kehabisan bekalan makanan. Tak ada dah makanan. Lalu syekh ni orang yang dekat dengan Allah, makrifat. Dia pun goyang pokok. Dia goyang pokok, jatuh pokok rumah. Sebagai satu karamah. Karamah. Karamah salah satu daripada usul yang wajib kita percaya. Jadi ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karamah. Bagaimana kata Syekh Laqani, wa athbitan lil awliya'il karamah faman nafa'a fal badal kalam. Wajib kau percaya bagi wali-wali itu ada keramat.
Siapa yang tak percaya, dulim kandang dia. Maka yang ibu yang pokok turun jatuh buah kurma sekian. Makan belakang anak murid mereka seorang. Tok Guru dia kata makan. Tok Guru, saya tak nak makan. Sebab saya dah letak tawakal saya pada Allah dan saya akan teruskan sehingga kesudahan saya. Tak nak, saya tak nak bergantung pada ni. Dan ni pun saya tak nak. Kali ini ada asbab. Saya nak terus dia langsung dari Allah. Tok Guru tak kata apa. Orang tu dia latih begitu. Contoh gini tuan-tuan, itu macam tinggi sangat cerita. Kita latih anak kita bekerja rajin-rajin biar dapat duit sendiri. Kemudian tuan-tuan pun nak bagi duit ke anak-anak. Anak dia kata, anak ayah, saya nak cari duit saya sendiri. Ambil, ni duit free ke anak-anak, saya nak cari sendiri. Sebab kita dah beri dia satu ilmu. Dan dia begitu yakin dengan ilmu itu sehingga tak berharap pada kita. Ayah kata, tak apalah, nanti kamu kerja esok, tak apa, hari ni ayah bagi dulu, ambil RM50 tak nak ayah, hari ni saya nak kerja. Kerana dia dapat ilmu, itu nama riyadhah dia. Maka demikian dia mewarisi sifat yang mulia, sehingga dia tidak lagi bergantung pada orang. Tak lagi bergantung. Dulu kita sabar macam mana? Ada orang sabarkan kita dulu lah, waktu lemah. Bila mana kita dekat dengan Allah, kita tak perlukan orang untuk sabarkan kita. Tapi kalau ada ucap takziah, untuk dia dapat pahala, bukan untuk kita sabar. Tak ada. Dulu betul kalau kita sakit kena ada orang ziarah, tidak tak kuat kita. Hari ni kita sakit, kita tak perlu orang ziarah. Sebab kita boleh hibur diri kita sendiri. Habis orang datang juga untuk dia dapat pahala, bukan untuk kita. Kita okey lah. Artinya kita akan sampai peringkat kesudahan kita. Kita tak nampak lagi kebergantungan pada orang untuk sabarkan kita, tenangkan kita, kuatkan kita. Dulu kita kuat sebab kerana ada orang nak support, backup. Tak apa, jangan memang, saya backup, kita kuat. Bukan tak ada orang dalam hati, ada, tetapi belum kuat. Sehingga bila mana kita dah biasa belajar untuk bersandar pada Allah, kelak kita tak perlukan orang lagi untuk kuat. Tak perlu ada orang sokong saya kuat sendiri. Kerana cukuplah bagi saya Allah. Kafa billahi wakila. Cukuplah Allah tu wakil. Sehingga dia akan berkata, inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wallahu yatawalla as-salihin. Sesungguhnya wali aku, penolong aku, yang akan menguruskan hal ehwalku ila Allah. Siapa Allah? Yang menurunkan kitab dan dia menjaga orang-orang soleh. Kata kalau dapat martabat, dia gagah semua diri, Allah bagi dia kekuatan. Yang inilah sampai peringkat boleh berjalan seorang diri atas muka bumi. Yang inilah peringkat orang yang tidak perlu lagi apa-apa jaminan dari manusia atau janji manusia. Cukup janji Allah. Kita kan biasa sebab ada orang janji dengan kita confident dengan janji orang. Orang kata datanglah Perak, nanti kita tunggu sana, kita pun confident. Sampai Perak, kau tak angkat. Sampai habis prepaid dia tak angkat. Dah habis dah kita. Kalau kita bergantung pada orang tu, kita bertolak balik ke Johor balik. Kalau kita bergantung pada orang, kalau Allah tak dia aku bertemu, temulah dengan dia, maka kita terus tak ada masalah lagi. Akhirnya alhamdulillah, ajak kita nak buat apa-apa, kita capai juga. Demikian bila mana seorang itu tuan-tuan dah latih kena Allah pada permulaan, kesudahannya dia tak akan perlukan lagi makhluk, melainkan Allah yang sentiasa hidup, qayyum, Allah yang sentiasa kuat dan sentiasa bersama. Walaupun benda ni kita bercakap boleh lah, tapi suruh praktikal mengikut imam masing-masing. Tapi kita yakin, saya percaya, kata bila mana kita dah latih begitu mengingati Allah, kelak waktu kita benar-benar diuji dengan musibah, Allah datang kekuatan. Pasti Allah datang. Kenapa kita dah mulakan begitu? Sudahnya Allah bantu. Dan ini disebut oleh Nabi SAW, ta'araf ila Allah fi raha ya'rifka fi syiddah. Dekatlah dengan Allah, kenallah Allah waktu senang, Allah tak biarkan kamu waktu susah. Tuhan tak biarkan, Tuhan akan bersama kamu. Wal mustawal bihi, sambung surah, masih lagi surah pertama. Wal mustawal bihi huwa alladhi ahbabtahu wa sarat ilaihi
wasara'an ilaihi wal mushtaghalu anhu huwal mu'thiru alaihi. Yang betulnya mu'siru alaihi, sebagaimana kata Imam As-Sindi. Dan yang harus disibukkan ialah amal anda yang dapat hampir pada Tuhan anda dan sampai kepadanya dengan berpelakuan taat dan ubudiyah, iaitu sesuatu yang anda cintai dan segera anda kepadanya. Oleh itu, perhatikanlah apa yang anda sibukkan dan yang anda cintai, kerana sesiapa yang cinta pada sesuatu pasti tidak akan memberi bekas yang lain kepadanya, lantaran ia berhenti bersama dengannya dengan melihat kepadanya saja dan kepada yang dicintainya, yakni Allah. Sedang terhenti pada makhluk dengan melihat kepada mereka sahaja, menjadikan anda dinding dengannya dan terlindung pandangan anda untuk melihatnya. Sedangkan yang harus diabaikannya ialah mengikut apa yang diperolehnya sekarang dan setiap kehendak, iaitu diperlihatkan kepadanya yang lain selain Allah Ta'ala yang lebih mustahak layak kepadanya. Kata surah ini lagi, wal mushtaghal bihi huwa alladhi ahbabtahu wa saraqta ilaihi. Itu baris wa saraqta ilaihi wal mushtaghalu anhu huwal mu'thiru alaihi. Wal mushtaghalu bihi huwa alladhi ahbabtahu wa saraqta ilaihi wal mushtaghalu anhu huwal mu'thiru alaihi. Dan yang patut kita sibukkan, yang patut kita utamakan, yang patut kita letak prioriti, yang menjadi kecintaan kita. Satu, kita kena wujud cinta. Yang kedua, kena bersungguh-sungguh untuk itu. Cepat. Sebab kalau kita cinta, kita akan cepat. Kita dating dengan orang kita cinta. Saya jumpa orang pun tidur. Tuan-tuan ingat dia datang 3.30, 2.30 datang. Dia akan cepat. Seorang bila dicintai dipanggil, maka bila dipanggil dia terus datang dan dia tak akan kata tunggu sekejap. Panggilnya mak, ya, dia menyahut dengan laju dan cepat. Sebab itu kita nak cinta. Bila datang cinta, datanglah sifat segera sehingga kita sanggup berlomba dengan orang. Dan ini disebut oleh Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk kebaikan. Sehingga kata Syekh, wal mushtaghal anhu wal mu'thir alaihi, dan sesuatu yang mana kita tak perlu sibuk dengannya, maka dia tak akan beri kesan kepada kita. Maksudnya gini, tuan-tuan, bila mana kita dah jadi ibadah Allah itu kelangsungan hidup kita, cita-cita dan matlamat kita, kita belajar mencintai segala ketaatan pada Allah. Pertama, saya belajar cinta untuk baca Quran. Macam mana nak cinta Quran? Tuan-tuan tak ada cinta Quran, tuan-tuan cinta, maka datang cinta. Tak, baca, maka datang cinta. Saya nak cinta qiyam bulan. Tuan-tuan tak boleh kata saya cinta qiyam bulan. Saya cinta, tak boleh. Tuan-tuan bangun, akhir suka qiyam bulan. Tuan-tuan nak cinta sedekah. Tuan-tuan tak boleh kata bisi kat telinga saya cinta sedekah. Sampai sudah tak dapat. Tuan kena sedekah. Kerana sifat kita manusia, bila kita biasa buat sesuatu lalu kita tak buat, kita rasa bersalah. Itu perangai kita. Kita dah biasa buat begitu, tak buat rasa bersalah. Macam saya dulu asrama dulu, kita panggil ni teori pelaziman dalam ilmu psikologi. Dia dulu asrama 7 tahun. 7 tahun dulu asrama, dari tingkatan 1 sampai 16. Okay, lama lah dulu asrama, besar kat asrama. Kita memahami segala isyarat dekat asrama ni mudah, dengan loceng. Kering loceng, masuk kelas. Kering loceng, habis masa ustaz tu ajar. Masa kedua kering 2 kali rehat. Kering, okey, naik rehat. Kering panjang sikit, balik sekolah. Kering, makan dengan bunyi lagi kering, maksudnya ialah tadi petang. Kering lagi, makan petang asal. Lepas tu solat asal sekali. Bunyi kering lagi, maknanya turun padang di mic. Kering kat maghrib, siap-siap ke masjid solat. Lepas solat isyak, kering lagi study malam, back. Lepas tu kering lagi, minum malam. Kering lagi, tidur. 7 tahun tu yang otak ni. 7 tahun.
loceng tak bunyi, kita susah hati. Mana tak bunyi loceng, cikgu pun tak berani keluar. Loceng tak bunyi, rosak ke? Semua menunggu loceng. Sebab kita dibiasakan. Akhirnya sampai peringkat kita cinta nak dengar bunyi loceng rehat. Cinta. Sebab rehat. Ada loceng-loceng yang tuan-tuan suka sebab dia kita rasa nikmat. Mungkin cikgu yang kita suka punya loceng, cikgu ni dah masuk ni kita suka. Ataupun loceng yang kita paling tak suka, misalnya loceng study, orang tak suka, kena study. Atau loceng tak suka, loceng tidur. Tidur. Mana kita ngantuk, tapi dah biasa macam tu, tidur. Tuan-tuan bayangkan saya dah setting 7 tahun otak saya. Tanya yang duduk asrama, pergerakan kita memang loceng. Balik rumah tak ada loceng. Tuan-tuan bayangkan balik rumah tak ada loceng, berubah. Tanya anak-anak yang duduk asrama suruh dia balik rumah, berubah. Kelaziman. Kita manusia gitu. Sebab itu benda baik ni tuan-tuan tak ada kata saya cinta. Tuan-tuan kena kuat sampai tuan-tuan rasa bersalah tak buat. Saya memang biasa, contohnya hari Jumaat masukkan duit. Ialah RM10 ke RM20. Itu amalan. Setiap hari Jumaat saya tak akan tinggal. Saya mungkin tertinggal wallet, duit tak. Ini buat duit tak sebenarnya ada wallet. Buat duit. Saya cari tabung, kau tabung pun tak ada. Mana tabung? Sebab itu kebiasaan. Lama-lama jadi suka. Lama-lama jadi sayang. Lama-lama jadi ketagih baik. Akhirnya waktu itulah kita mula bersegera melakukannya, menyibukkan kepada urusan tersebut. Lain pada tu kita tak nampak beri lagi kesan pada kita. Kalau cerita tak ada duit, dia tak berkesan saya untuk sedekah. Kalau cerita mengantuk, dia tak berkesan saya untuk saya qiyamul lail. Kalau cerita lapar, dia tak berkesan pada saya untuk berlapar berpuasa. Kalau cerita sakit, dia tak berkesan saya untuk datang solat Jumaat. Lepas tu kita baca sahabat, ada orang yang dia tak biasa solat Jumaat. Siapa nama tu? Azmi Mustafa Ali Setan. Dulu dah lama ni. Walau dia sakit, dia dah biasa, dia datang. Orang terbaring sebab dia dah biasa. Dia tak mungkin tinggalkan. Ini contoh orang biasa. Kita bayangkan macam tu. Bila kita tengok ni, kita ingat hadis Nabi SAW. Dia kalau sahabat ada di papa datang solat berjemaah sebab dah terbiasa. Dia tak nak tinggal. Datang juga. Hebatnya orang ni dengan kebiasaan. Sebab tu tuan-tuan, pertama kita nak biasakan. Lepas biasa datang cinta. Lepas cinta kita mula berlomba. Tahap ni tuan-tuan, dengar orang sedekah 100, kita nak sedekah 1000. Dengar orang macam ni, kita nak lebih. Bukan nak riak, kita nak berlomba. Bukan kadang-kadang kita nak conquer semua sama. Saya nak. Kelebihan ni saya nak. Kalau boleh masjid, kalau nak buat bola, saya nak kelebihan apa. Kalau masjid katakan nak buat kipas, nak pasang kipas, biar-biar saya nak kelebihan apa. Kalau kita tak ada nak bagi sikit, kita nak conquer bala. Kita mula ada perasaan berlomba. Sebab peringkat ni memang orang lain tak ada melawan kita. Tak ada nak pintas kita. Waktu itu tuan-tuan, saya katakan tadi bahawa semua benda yang lain daripada Allah tidak mampu untuk menghijab kita. Sebab kita kena ingat, bagaimana kita nampak makhluk, itulah dinding kita dari Allah. Tuan-tuan ada masalah, tuan-tuan nampak orang selesai masalah, dinding. Kenapa kita tidak menembusi dinding dengan melihat Allah Ta'ala? Kerap kali kita tuan-tuan melakukan kesilapan dari itu. Bila mana kita melihat manusia yang akan bantu kita, kita lupa Allah. Dan kita lupa semua benda tidak akan berlaku melainkan dengan izin Allah. Dan kita lupa tentang takdir Allah. Apa pun berlaku pada kita, bukan fulan bin fulan yang berkuasa, tapi inilah dia qada Allah. Dan bagaimana kita menghadapi secara adab kita dengan Allah. Bukan kita sekadar nak cari, nak tulis jari sama-sama, tak. Kita melihat ini Allah. Allah menguji kita dengan apa pun musibah. Kerana orang yang kenal Allah, dia tahu bahawa semua ini makhluk ni tak ada apa. Makhluk ni orang yang gambar je. Yang menentukan segala-galanya Allah. Maka sebab itu dia tak takut sesuatu pun melainkan Allah. Yang penting apa pun yang Allah takdirkan, dia tidak mengurangkan iman dia.
Walau mungkin mengurangkan yang lain, mungkin mengurangkan hartanya, mungkin mengurangkan fizikalnya, mungkin mengurangkan pengaruhnya, tapi tidak kurang imannya. Kerana yang balik itu bila iman yang kurang bila kita menghadapi ujian. Bukan kurang harta benda, bukan kurang pengaruh. Ada orang takut hilang pengaruh, jangan bimbang pengaruh. Kerana ramai orang yang tidak berpengaruh, bila mati kembali berpengaruh besar. Ramai mana? Ramai mana orang pengaruh bila mati terus kosong, tak ada orang peduli pun dia. Saya selalu kata, tuan-tuan tanya, kubur raja mana yang diziarahi? Raja mana yang hebat di dunia? Kuburnya diziarahi setelah mati berpuluh tahun? Tidak ada. Tidak ada, walaupun kuburnya lebih indah daripada kubur orang lain. Orang tetap ziarah kubur orang soleh. Allahumma illa mereka rajin yang soleh, yang bertakwa, maka dia pasti mendapat bahagian yang mulia dia. Sebagaimana Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, sebagaimana Sultan Nuruddin Az-Zanki, sebagaimana Sultan Muhammad Fatih, orang ziarah apa hari ni sebab dia soleh. Dan Nabi pun memuji dia. Dan Nabi puji Sultan Muhammad Al-Fatih. Nabi kata, ni'mal amir amiruha wa ni'mal jaish jaishuha. Jaisu zalikal amir. Sebaik-baik yang memerintah tentera yang membuka kota Konstantinopel. Siapa tu? Muhammad Al-Fatih. Dia sebaik-baik. Dan sebaik-baik tentera dia. Nabi yang kata macam tu. Kalau jarak Rasulullah ni dekat 1000 tahun. Tapi demikian orang-orang soleh Allah kekal. Jadi kita bila menghadapi ujian, bukan kita takut kurang pengaruh, kurang harta, kurang fizikal. Kita takut kurang iman. Bila kita faham semua ujian datang dari Allah, yang kita perlu tingkatkan iman. Kalau iman ditingkat, berjayalah kita hadapi ujian. Jaya hadapi ujian ni tuan-tuan, bukan kita lepas gitu je, tapi tak ada apa sih. Macam kita sakit, itu ujian Allah. Dia bukan berjaya lepas ujian tuan-tuan sihat, itu tak panggil berjaya. Sebab lepas sihat, lepas tu mati, buat apa? Sama juga. Masa sakit dengan gini dengan ini tak mati, sihat aja mati. Ramai mana orang macam tu. Masa sakit dia tak mati, dia sihat 3-4 hari makan mi goreng, makan cendol, letak mati. Kerana sebenarnya nilai ujian bukan kita keluar dari hospital kita lulus, tetapi lepas ujian iman naik tak? Cuba cek. Jangan cek darah naik ke tak, iman pun naik tak? Cek, Masya Allah Ustaz, lepas saya masuk hospital, alhamdulillah sampai hari ini saya tak tinggal tiap bulan. Bagus, berjaya. Lepas ujian tadi, ujian ekonomi saya tu, saat itu saya yakin ya Allah. Lama ni saya dah fikir, ampuh sana ampuh sini, duit pun banyak. Lama ni saya fikir, bila saya berniaga, saya kena kenal orang besar-besar. Saya kena kenal orang yang VVIP. Senang, kalau jatuh dia backup. Rupanya tak backup. Jatuh dia lari. Dia tak kenal, dia tak mengaku pun. Akhirnya kita belajar sesuatu. Iman kita naik. Apa pun dalam hidup, saya mesti bergantung pada Allah. Saya pernah cuba bergantung ramai orang, tapi semua tak ada faedah. Semua bila ada masalah cabut lagi belakang. Tak ngaku. Tak ngaku adik-beradik je. Bukan kata, mungkin kata musuh orang nanti ni. Bukan kita minta tolong, dia boleh kata nusah. Jadi beban. Macam pikul bangkai hidup, bangkai punya. Kita mula belajar sesuatu. Rupanya pergantungan itu mesti pada Allah. Inilah orang lepas ujian. Tapi kalau saya katakan cuma lepas ujian, lepas tu karaoke balik, enggak. Setiap kali Allah uji, Allah nak tengok berapa banyak kita sebut nama. Sebab setiap kali Allah uji, kita memang terpaksa sebut nama dia. Terpaksa menyebut nama. Tetapi selepas itu, nilainya, bagaimana saya katakan seorang boleh menghampirkan diri pada Allah dengan ujian, dengan orang yang tak mampu menghampirkan diri. Seorang yang bercerai, ujian berat bercerai. Sayang bini, bini pun sayang dia, tapi dia tak boleh nak bercerai. Berat ujian. Bagi orang pernah mengalami, dia tak boleh benda tu buat. Campur anak-anak, campur semua benda. Tapi dia pun nampak hikmah bila dia uji, iman dia makin kuat. Dia mula menjadi, kalau dia kembali kahwin, dia punya suami yang jauh lebih baik dari itu. Yang si perempuan pula kalau dia kahwin, dia menjadi isteri jauh lebih baik dari itu. Maka berarti dia berjaya dalam ujian.
Sebab itu cerai itu bukan musibah yang patut kita takut dan tangisi. Demikian sakit, demikian jatuh miskin. Musibahnya bila saya katakan kita lalu ujian, imam tak apa-apa, rugi. Sebab ujian itu tujuan nak imam tak apa, itu tujuan dia. Tapi tak apa. Seperti ujian tu hanya pada binatang. Pada binatang kena uji juga. Berpisah dengan pasangan, berpisah dengan anak, mati anak dia, kurang makan dia. Tapi binatang jenis spesies tak naik iman. Maka kalau ujian cuma dilalui macam binatang, tak ada apa-apa. Sebab itu ujian perlu dilalui dengan nilai keimanan bertambah. Sebab tuan-tuan, kita akan mati menghadap Allah dan kita bawa dia. Lainlah kalau kita cuma hidup dan mati-mati. Maka ujian ialah melepasi benda itu. Itu ujian. Kejayaan melepasi benda itu. Tapi bila mana ukurannya kita menghadap Allah, nilai kejayaan bila mana ia mampu mendekatkan kita kepada Allah, maka berjaya ujian. Sama mana pun kita makin dekat dengan Allah. Sebab itu ujian satu hikmah yang agung. Kemudian kata Syekh, ketahuilah sesiapa yang sibuk mencari keduniaan di dunia ini, maka dunia ini adalah kepunyaannya. Ini berarti ia tidak bernilai lagi kerana ia mengutamakan dunia daripada akhirat dan menjual yang kekal abadi dengan yang fana. Sedang sesiapa yang sibuk dengan akhirat dan berusaha menuntutnya, maka akhirat itu adalah kepunyaannya. Ini berarti sedikit sahaja nilainya kerana ia menuntut makhluk dan selebihnya daripada Khalik Allah Ta'ala. Sebaliknya sesiapa yang sibuk kepada Allah Ta'ala dan menuntut kepada Allah saja, maka Allah itu adalah kepunyaannya sebagai pemberi kurnianya termasuk akhirat. Ini berarti besar nilai dalam kedua-dua negeri itu, kerana orang yang telah berhasil baginya Allah, sudah pasti terhasil pula baginya setiap sesuatu. Tetapi sesiapa yang meluput melenyapkan Allah, pasti meluputkan oleh setiap sesuatu. Tuan-tuan, Tengku Pulau Manis, dia bahagikan kategori manusia tiga, sama macam Abdul Qadir Jilani radhiyallahu ta'ala anhu. Manusia yang cari dunia, maka manusia ini akan dapat dunia. Siapa cari dunia, dia dapat dunia. Yang kedua, manusia yang cari akhirat, cari pahala, syurga, rindu dari neraka, maka dia akan dapat akhirat. Kerana orang ini juga masih lagi ada bahagian untuk dunia. Sebab nak dapat benda tu, dia pun nak dunia, maka dapat sebahagian dunia, sebahagian lagi akhirat. Tapi golongan ketiga ni power, dia nak Allah. Dia bukan cerita syurga neraka, dia cerita nak Allah. Maka bila nak Allah, dia akan dapat semua, dunia dan akhirat. Sebab dia nak Allah dan dunia. Dia nak redha Allah, ampun Allah, dia nak cinta Allah. Dia bukan cerita syurga neraka, dia cerita cinta Allah. Dia sibukkan dengan cinta Allah, disibukkan dengan mengenal Allah, disibukkan dirinya untuk menyebut nama Allah. Dia tak boleh cerita pahala. Kalau pahala ni, dia akan sebut nama Allah berapa banyak, okey pahala banyak ni. Tak ada. Ini macam saya selalu misalkan orang kerja. Ada orang kerja sebab nak gaji, ada orang kerja bukan kerana nak gaji. Dia suka kerja tu, dia suka. Kadang-kadang kita tengok dah tua, dia masih kerja. Umur 70 dia masih mencangkuk. Ji, cangkuk apa? Saya suka. Saya suka cangkuk. Padahal kita nampak tak ada macam orang yang takih mengairkan. Tuan-tuan tanya dia mengairkan sebab apa? Kalau kata nak banyak ikan, tak khidmat banyak lagi. Lagi senang, tak payah mabuk laut, boleh beli banyak. Tapi tuan-tuan pasti dia akan jawab, saya bukan nak ikan, saya seronok. Kalau pun dia mengair tak dapat ikan, dia tak pernah rasa jemuk. Sebab dia bukan fokus utama dia ikan, fokusnya ialah itu keseronokan. Sebab itu dia akan mengair lagi, dia mengair lagi. Dia dapat seronok, tak dapat, dia tetap seronok. Dia hidupnya seronok. Maka orang ni macam saya beri perumpamaan, dalam ibadat dia cuma nak Allah. Jangan cerita pahala tu nombor 2 bagi Allah. Pembahagian ini tuan-tuan, ada orang yang tak setuju. Saya dulu pernah sebut, tak setuju. Kerana baginya bukankah kita kena takut neraka Allah, kena harapkan syurga Allah, tak buat apa banyak. Kita kata sebenarnya tidak ada pertentangan benda ni.
Sebab ini orang yang saya katakan bila cinta pada Allah memenuhi dirinya, maka sehingga dia tak pandang benda ni. Saya selalu bagi contoh mudah. Seorang bila dah minat kerja, dia tak pandang lagi gaji. Tak pandang gaji. Yang mula-mula memang pandang gaji. Mula-mula memang tengok gaji tu berapa sebulan. Lama-lama bukan itu soal. Memang saya suka. Saya suka. Saya suka untuk buat benda-benda macam tu. Maka nilai gaji, nilai pangkat tidak lagi dipandang dan dilihat. Dia cuma nampak nilai keseronokan. Maka orang ni tuan-tuan hebat. Kan dia tidak akan dilalaikan oleh dunia walau kejap. Pernah satu ketika ada seorang tuan-tuan bila dia semayang, dia tak rasa khusyuk. Biasa semayang khusyuk, dia rasa macam dia tak ada hati gitu. Maka nak indahu qalb. Dia kata esok aku nak tanya tu syekh. Sebab apa ibadat tak ada hati? Tak rasa sebab tak rasa. Tuan-tuan, belum orang ni jumpa tok guru dia, datang setan, dia jumpa dulu tok guru orang ni. Dia kata, syekh, saya nak mengadu. Mengadu apa? Saya ni ada taman, ada kebun. Ada orang ambil barang daripada kebun saya mesti ambil balik. Itu saya punya, saya jaga. Maka saya nak ambil balik benda tu. Lalu saya kata, okey. Keesokan hari, anak murid ni berdatang, syekh nak ngadu satu masalah. Sebelum kamu mengadu, biar aku cerita. Apa dia, syekh? Punca kamu ibadat tak khusyuk sebab kamu ambil barang syaitan. Syaitan kata tu barang aku ambil ni. Maksudnya bila kamu ambil barang aku akan ganggu hatimu sehingga kamu tak ada. Barang apa mau ambil tu? Barang syaitan. Contoh kita dah sebut kata-kata ulama, siapa yang meletakkan dunia dalam hatinya, syaitan akan datang mengambil dia. Kan itu bunyi syaitan. Dia akan keliling nak ambil balik. Sebab dia bunyi. Dan itu setiap kali kita ingat dunia, syaitan pun dah masuk kacau. Cuba tuan-tuan buang. Cuba tuan-tuan buang. Syaitan tak akan datang. Sebab tak ada barang dia. Barang dia tak ada. Kalau kita tengah solat, buang. Fikir bak duit, buang. Fikir bak tu, buang. Syaitan tak akan masuk. Tapi kalau kita letak, syaitan pun masuk. Dia pun angan-angan. Lalu kata syekh, apakah cita-cita duniamu sehingga syaitan datang mengacau? Sebab kamu ni duk ambil dunia, itu syaitan ambil balik. Kata syekh tadi, malam saya nak solat, baju saya ni koyak. Dia dah koyak sikit. Saya fikir saya nak jahit sekejap. Lalu saya ambil jarum. Saya tak fikir nak tampar, jahit. Lalu kata syekh, punca itulah kamu hilang khusyuk. Kalau kamu sibuk sama cari jarum. Cuba kamu fikir, kalau waktu itu dekat datang ajal kematianmu, adakah kamu fikir jarum? Pasti kamu tak fikir jarum. Kamu terus solat. Dan nak solat ni, koyak saya jarum sekejap lah. Leka tadi. Patut dah pergi solat, terus fokus. Tiba kalau teringat, pergi dulu lah. Maka sebab itu syaitan mengajar. Habis nak buang macam mana perasaan tu? Cuba fikirkan. Waktu mana kamu cuba nak sibukkan sikit urusan tadi, fikir kalau datang malaikat maut, apa kamu buat? Atau umpama begini, tuan-tuan duduk dalam rumah tu terbakar. Tuan-tuan ada fikir nak ambil apa-apa, atau tuan-tuan cuma fikir untuk selamatkan diri? Ada orang fikir ambil TV plasma dulu lah, keluar. Itu kalau api kecil tak apa lah. Kalau api dah besar, tuan-tuan cuma fikir diri sendiri. Itu dalamnya ahli khusyuk. Sebab itu kita macam kita lah, kita duduk solat. Solat telefon bunyi. Tuan-tuan ada ingin nak jawab, maka kita dah mengganggu ibadat. Kita solat, telefon tak lepas berkelip, Facebook masuk mesej. Maka itu yang akan kacau kita. Sebab itu bila kita nak solat, semua benda dunia kita buat. Kita nak solat, teringat kat dapur api atau jeram air tadi, maka dunia pun masuk. Kerana itu bila kita nak solat, tuan-tuan, kita nak buang semua kesibukan ini. Semua. Sebab itulah kita dituntut khusyuk dalam ibadat solat berjemaah ini. Bila tuan-tuan datang masjid, tak ada anak, tak ada bini, tak ada kerja, tak ada apa. Tuan-tuan di rumah Allah, maka tuan-tuan mampu khusyuk. Tapi kalau tak khusyuk juga, berarti ada lagi dunia kita bawa.
Ada lagi. Maka bila kita ambil dunia, syaitan akan ambil balik, sebab dunia itu memang senjata syaitan. Dia akan ambil balik apa yang dia punya. Kemudian kata Syekh lagi, wa inna man ayqana anna Allah yatlubuhu sadaqat talaba ilaihi wa man alima anna al-umura biyadillahi in jama'a bitawakkuli alaihi. Dan sesungguhnya sesiapa yang yakin bahawa Allah Ta'ala menuntut, maka dibenarkan menuntut kepadanya. Yang ada kalanya ia lari daripada seksaannya atau menta'zimkan bagi pihaknya, atau takluk pada kemurahannya, dan tidak akan terlepas jika ia lari. Sesiapa yang telah tahu bahawa segala perkara itu berada dalam kudrat Allah Ta'ala dengan sekira-kira, ia tidak nampak ada yang boleh menolak dan memberi, yang boleh memberi mudarat dan manfaat, melainkan Allah Ta'ala sudah pasti bulatlah hatinya, tawakal menyerah kepadanya dalam urusan agama dan dunia. Baik, sambungan surat ini, siapa yang yakin Allah Ta'ala cari dia, maka dia akan mencari Allah. Kata Allah cari kita. Maksud cari ni maknanya Allah tuntut kita beribadat kita, lalu kita pun mencari tuntutan. Bila Allah kata wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, aku tak jadikan jin dan manusia melainkan menyembahku, itu tuntutan Allah. Allah tuntut pada kita. Allah tuntut kita ibadat, maka kita pun menuntut ibadat itu yang Allah tuntut. Maka bila mana kita tuntut, kita yakin, maka tuan-tuan sekalian, orang inilah orang yang akan membenarkan segala perintah Allah dalam hidupnya. Kalau dia yakin ni yang Allah tuntut, dia tak akan sia-siakan apa yang Allah tuntut pada dia. Dan siapa yang tahu semua urusan itu ialah urusan Allah, maka penuh tawakal, penuh. Bagaimana kita tuan-tuan berfikir urusan ni, sebahagian ada makhluk punya power, sebahagian makhluk ada kuasa, tawakal kita tak pernah. Tawakal kita duk campur dengan makhluk sikit, campur dengan benda tu, campur dengan benda ni. Kalau kita benar-benar yakin semua urusan itu Allah tentukan semua, menangkanlah untung rugi, jatuh bangun, sikit banyak, sihat sakit, muda tua, hidup mati, tahu Allah penuh tawakal kita. Kita cuma buat kerja apa yang Allah suruh sudah. Tawakal kita penuh pada Allah, dan kita tidak pernah kecewa. Sebab siapa yang bertawakal, Allah cukupkan dia. Bila Allah cukupkan dia, dia tak akan rasa resah, dia tak akan rasa kecewa, bukan dia akan rasa kuat. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh wallahu balighu amri. Siapa yang bertawakal pada Allah, cukuplah baginya Allah. Allah akan menyampaikan hajat. Dan tu ada hajat pun tawakal akan sampai. Macam mana pun dia akan sampai. Tapi syarat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala